Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Viral di TikTok seorang yang berpakaian seperti Sami Buddha tapi menyebut Bismillah, Bismillah sepanjang berjalan ke tokong. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dan dia disembah oleh orang yang berjumpa dengannya. Siapakah dia dan kenapa dia baca Bismillah? Sedangkan dia berpakaian seperti Buddha. Kita akan share dalam video kali ini. Jadi tengok video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dah klik video ini. Bagi yang belum subscribe, saya Hashim. Bagi yang dah subscribe, terima kasih. Sahabat semua, apa khabar? Semoga semua diberikan kesihatan yang berpanjangan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita nak bahas mengenai satu video baru-baru ini viral yang memaparkan sosok tubuh wanita yang berpakaian seperti Buddha. Ala-ala Sami begitulah, dengan memakai pakaian oranye, rambut pun macam Buddha sebab diikat sampai ke atas dan solekan seperti kera, dengan badan dililit dengan tasbih yang besar, dan sememangnya ia mempunyai ciri-ciri Buddha. Dan bila orang tengok, maka orang akan memberi rasa hormat, memberi rasa percaya dan sebagainya. Sebab mereka akan anggap yang dia ni adalah Sami besar, dia adalah tokoh baharu yang tiba di sana. Tapi dalam masa yang sama, dia pula mengucapkan Bismillah, Bismillah sepanjang perjalanan dia ke Queen. Bismillahirrahmanirrahim. Agak peliklah sebab tidak pernah lagi dibuat oleh mana-mana Sami, oleh mana-mana ketua-ketua agama daripada Buddha dan Hindu mengucapkan Bismillah. Tapi dia buat. Dan sepanjang dalam perjalanan tu memang ramailah orang yang ikut untuk tengok siapakah Sami ini. Dan mereka hairanlah kenapa Sami ini berpakaian macam tu, serta diikuti oleh beberapa orang yang memakai pakaian oranye juga. Dan sepanjang perjalanan mereka ke tokong, maka penuhlah kawasan tersebut dikelilingi oleh orang ramai. Ada yang ambil berkat, ada yang ambil gambar, dan ada yang memberi duit dan sebagainya. Mungkin juga disebabkan faktor pakaian dan karakternya seperti Tok Sami Buddha yang besar, maka bila orang ramai yang berjumpa dengannya, perempuan ini ataupun Tok Sami ini, mereka akan sujud cium kaki tanda beri penghormatan sambil menangis-nangis, terharulah begitu. Boleh jadi juga mereka beranggapan yang dewa dah turun kepada mereka, iaitu berupa Siddhartha Buddha Gautama ataupun biasa dipanggil sebagai Buddha, kerana daripada segi penampilan hampir sama. Sahabat semua, Buddha ialah pengasas agama Buddha, yang mana dia adalah seorang guru spiritual, guru rohani, juga merupakan seorang anak raja pada tahun 623 sebelum Masehi, dan dia keluar daripada kemewahan istana pada umur 29 tahun, meninggalkan anak dan isterinya. Buddha ini juga banyak menghabiskan masanya untuk bermeditasi ataupun bertapah di bawah pokok bodhi, dan banyaklah berguru dengan guru-guru rohani. Dan dalam pertapaan itu, Buddha tidak makan, minum, tidak tidur dan sebagainya, sehinggalah dia mencapai pencerahan ataupun makam tertinggi. Dan bermulalah dia mengajar ilmu kerohanian, dan dia dianggap sebagai orang yang mulia oleh para pengikutnya. Dan Buddha ini meninggal pada usia 80 tahun dalam keadaan baring, mengiring ataupun disebut sebagai sleeping Buddha. Sebagaimana kita boleh lihat, banyaklah patung-patung Buddha yang dibangunkan, dan yang terbesar adalah di Kelantan, yang mana Buddha itu baring mengiring. Itulah Buddha yang mereka agungkan. Untuk pengetahuan sahabat semua, perkara ini sebenarnya berlaku di Nepal. Sebab di Nepal dan India ni majoritinya adalah penganut Buddha ataupun Hindu, dan di sanalah asas ataupun munculnya agama Hindu dan Buddha, sehinggalah merebak ke Malaysia, Indonesia dan sebagainya. Seperti mana yang kita boleh lihat, tinggalan sejarah Buddha itu ada di Nusantara. Dan sebenarnya ada beza antara Hindu dengan Buddha, iaitu Hindu memiliki 3 dewa, sedangkan Buddha hanya memiliki Siddhartha Gautama Buddha. Dan juga Hindu dia ada kasta, Buddha tidak ada kasta, dan juga kitab-kitab mereka berbeza. Sahabat semua, kita berbalik kepada Tok Sami tadi. Adakah jika seorang bukan Muslim dibolehkan untuk mengucapkan kalimah Islam? Jawapannya ya, boleh, asalkan dia tidak azan dan tidak mempermainkan nama-nama Allah. Orang bukan Islam sebut Subhanallah, boleh tak? Boleh. Orang bukan Islam makan nasi sebut Bismillah, boleh tak? Boleh.
Kalau ucapan Alhamdulillah, Bismillah, InsyaAllah, itu dibolehkan, sebab itu adalah ucapan yang baik, asalkan tidak ada niat untuk menghina dan juga mempermainkan nama-nama Allah. Jadinya bila Tok Sami tadi itu viral dengan kelakuan yang dia buat, maka saya pun membuat carianlah. Agak susah juga nak jumpa orang ni, tapi saya dah jumpa. Ternyata mereka yang ramai-ramai itu bukanlah Sami dan bukan juga penduduk di Nepal, tapi mereka ini berasal daripada Turki dan rata-ratanya beragama Islam. Sebab negara Turki ini 90% majoritinya adalah Islam. Maka dengan itulah mereka boleh menyebut nama Allah, zikir dan sebagainya. Yang mana sebenarnya mereka ni pergi ke Nepal hanyalah untuk pergi melancong. Tapi dalam masa yang sama, mereka menggunakan watak sebagai Tok Sami daripada segi pakaian, aksesori dan juga daripada segi sorekan seperti Buddha. Tok Sami perempuan tadi itu sebenarnya bernama Bulet Ersoy, iaitu seorang penyanyi yang terkenal di Turki sejak tahun 70-an lagi sehinggalah sekarang, yang kini telah pun berumur 70 tahun. Kira warga emas lah. Dan dia juga merupakan seorang lelaki yang mengubah jantinanya kepada perempuan, transgender lah. Jadinya mereka ke Nepal adalah untuk melancong sahaja sambil membuat rakaman, dan ianya dah berlaku beberapa tahun yang lepas dan mereka tidak sangka akan mendapat sambutan yang luar biasa, sambutan seperti itu, sehinggalah Erso itu pun hairan mengucap nama Allah banyak-banyak kerana ada orang yang sampai sujud ke kakinya. Walau bagaimanapun, apa yang mereka peragakan itu tidaklah boleh dijadikan contoh, termasuklah menjadi transgender dan berpakaian menyerupai Buddha sehingga mengelirukan orang-orang yang berada di sana. Maka dengan berpakaian seperti itu, maka mereka telah pun menyerupai kaum tersebut. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia sebahagian daripada kaum tersebut. Maka perbuatan dan kelakuan mereka adalah tidak wajar kerana ia menyerupai seperti Tuhan mereka dan juga mempermainkan agama mereka, perasaan mereka. Tapi orang seperti Esau ini, sedangkan jantinya pun dia berani nak tukar, ini kan pula setakat pergi ke kuil dan bersolat. Dan kalau orang yang sujud ke Bulet Erso itu tengok video dia dan tahu siapa Erso itu sebenarnya, pasti akan menyesal. Sebab dia bukanlah sesiapa, melainkan hanya memakai pakaian seperti orang-orang besar, orang-orang yang dihormati di Hindu. Semoga sahaja mereka-mereka itu Allah beri petunjuk dan juga hidayah. Hari ini mungkin mereka masih lagi berada dalam keadaan sebegitu. Boleh jadi Allah akan memberikan kebaikan dan hidayah kepada mereka dengan pengakhiran yang baik. Semoga kita juga Allah berikan rahmat dan juga kasih sayangnya kepada kita agar terus mentaati Allah dan Rasulnya, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan dijauhkan daripada perkara-perkara yang menyimpang, perkara-perkara yang pelik, perkara-perkara yang tidak masuk akal, perkara-perkara yang boleh menyesatkan umat Islam, umat manusia. Pesan saya, janganlah tiru apa yang dilakukan oleh Erso itu dengan berpakaian yang sedemikian sehingga mengelirukan orang lain. Hormatilah tempat orang dan tradisi orang bila kita berada di tempat mereka. Kita ada akal fikir yang baik yang Allah berikan, gunakanlah. Kerana kalau kita tidak gunakan akal fikir yang sehat, maka tidak ada bezanya kita dengan haiwan. Sebab haiwan tidak berfikir, manusia ada akal fikiran, maka dia boleh berfikir. Fikirkanlah. Jadi cukup sekadar itu sahaja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.